Oh, hai. Assalamualaikum dan selamat malam. Thank you, geng. Mana yang masih lagi setia bersama Meremang Studio. Thank you so much. Kerana korang masih lagi datang dan nak tonton dengan video aku lah. Okey. Jadi hari ni aku ada beberapa cerita nak cerita kat korang. Okey, cerita ni kisah yang diceritakan kepada aku. Yang mana kisah ni kawan-kawan aku yang cerita. Yang mana pengalaman seram dia orang. Jadi sebelum kita mulakan cerita, jom kita layan Meremang Studio punya intro. Let's go. Check it out. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okey geng, kisah yang pertama ni adalah kisah yang diceritakan kepada aku. Yang mana kisah ni dia share dekat aku waktu aku kerja dengan dia lah. Okey, kisah yang aku nak share dengan korang datangnya daripada Abang Jamari lah. Okey, aku bagi nama betul lah sebab dia pun tak ada cakap apa dengan aku. Yang mana Abang Jamari ni dia cakap dekat aku, dia bagi tahu aku yang dia ada kisah seram yang dia nak share kat aku supaya aku boleh cerita dekat subscriber aku lah. Okey, cerita ni bermula macam ni. Okey, pada satu hari tu, okey, Abang Jamari ni dia tak bekerja. Kalau tidak dia kerja sebagai pegawai keselamatan. Cuma hari yang dia kena ni waktu tu dia tak bekerja lah. Jadi ada satu masa tu dia tak ada tempat tinggal. Dia call member dia dan dia minta tumpang lah dekat rumah member dia. Dia call ada beberapa orang lah dia call. Dia cuba call kawan dia seorang demi seorang. Cuma yang lain tu memang tak benarkan lah. Banyak alasan lah. Kadang-kadang ini tak bagi apa semua kan. Okey, cuma ada satu kawan dia ni yang terima dia untuk dia tumpangkan beberapa malam lah dia tak adalah tumpang satu malam je, beberapa malam ikut pada Abang Jamari ni lah. Okey, jadi kisahnya bila Abang Jamari ni dia pergi tumpang dekat rumah orang. Okey, rumah kawan dia ni tak adalah mewah. Rumah kawan dia rumah kampung je, rumah papan. Okey, yang mana rumah ni macam nak kata rumah bujang pun boleh lah. Cuma kawan Abang Jamari ni tinggal seorang-seorang. Okey, jadi bila Abang Jamari ni tumpang rumah kawan dia rasa macam tak best lah kalau dia tak buat apa-apa kan. Lagipun dia tak bekerja. Jadi ada satu petang ni dia dia nak kata nak keluarkan peluh. Jadi dia cuba tolong kawan dia untuk tebas lalang-lalang di sekeliling rumah kawan dia lah. Jadi dia tebas macam biasa dan dia ingat benda tu tak ada masalah pun kan. Jadi bila dia tebang buat kerja macam biasa, sampai dekat kawasan belakang rumah, dia tengok lalang tu panjang tau. Memang sangat panjang lalang tu. Jadi dia alang-alang dia dah bersihkan depan, kiri dengan kanan. Apa salahnya kalau dia bersihkan belakang sekali. Jadi dia pun mulalah tebas lalang dekat belakang rumah tu. Okey, apabila dia mula tebas lalang dekat belakang rumah dia tu, baru suku jalan macam tu lah. Tiba-tiba kawan Abang Jamari ni, okey, aku bagi nama Abang Din lah Aku bagi Abang Din ni, dia tegur Abang Jamari ni. Dia cakap, jangan tebas lalang kat belakang rumah tu. Jadi dia macam pelik lah. Dia cakap, apa masalahnya aku nak tebas rumah belakang lalang kat belakang rumah kau ni kan. Jadi sebab aku tengok pun bersepah,
Aku pun tak buat apa-apa. Jadi aku tolonglah bersihkan kawasan rumah kau ni. Kenapa? Jadi kawan dia ni ada satu buat mimik muka yang pelik tau. Sebab bagi aku, bagi Abang Jamari, bila dia tengok muka kawan dia macam nak kata suka pun tak suka pun tak. Tapi dia cakap, apa yang dia pesan, aku bukan tak bagi kau tebas lalang belakang rumah tu. Cuma kalau kau tebas, nanti malam akan ada orang ketuk kat belakang rumah aku tu. Jadi Abang Jamari ni, siapa pula yang nak ketuk? Aku rasa kalau aku tebas ni clear lah kot kan. Jadi binatang pun tak ada, binatang pun tak datang sebab clear kan. Jadi kawan dia cakap, yang datang tu, yang ketuk tu bukan binatang. Yang ketuk tu benda. Jadi Abang Jamari kata, benda apa? Kalau Abang Jamari ni tahulah benda tu kan. Jadi dia cakap kalau bunian pun, bunian lagi suka, dia cakap bunian lagi suka tempat bersih kan. Apa masalahnya? Aku rasa tak ada masalah kot. Jadi Abang Jamari teruskan juga tanpa menghiraukan nasihat kawan dia. Kawan dia pun tak boleh nak buat apa, dan kawan dia membiarkan apa yang dia buat. Okey. Jadi apabila dia dah settle apa semua, dia dah masuk rumah, dia borak-borak dengan kawan dia tak cakap apa pasal tadi, dan Abang Din tu pun tak cakap apa yang Abang Jamari buat tadi. Jadi diorang pun mandi dan makan macam biasa. Okey, apabila malam, bila Abang Jamari nak dengan Abang Din yang tidur, waktu tu dalam pukul 12 lebih malam lah. Sebab biasalah duduk bujang kan, dia tak, diorang tak tidur awal. Okay. Bila pukul 12 lebih malam, Abang Jamari ni tutupkan lampu untuk tidur lah. Jadi masa mula-mula dia nak tidur tu, dia terdengar ada satu bunyi ketukan. Dan ketukan tu datang daripada tempat yang ditebas tadi, which is belakang rumah Abang Din. Jadi Abang Jamari dia macam, bunyi apa tu? Apa pula yang ketuk tu? Jadi dia pun tegur Abang Din ni lah. Abang Din ni dia tak tidur lagi. Dia cakap, Din, kau dah tidur ke? Abang Din tu cakap, belum, kenapa? Siapa yang ketuk tu? Ada orang kawan kau datang ke? Kata, Abang Din cakap, benda ni lah yang aku cakap dekat kau tadi. Bila kau tebas belakang rumah aku tu, nanti akan ada orang ketuk. Jadi Abang Jamari ni, apa masalahnya? Kawan kau kot yang datang. Jadi Abang Din kata, tak apa, biar je. Dia akan, lama-lama dia akan hilang lah. Jadi Abang Jamari ni pun dia macam dah dapat agak lah benda yang ketuk tu apa benda. Cuma dia tak confirm lagi benda yang ketuk tu adalah benda tu. Jadi Abang Jamari dia macam nak lelakkan mata balik lah. Okay, apabila dia dah baring balik, Abang Din pun dah mungkin dah tidur. Waktu dia dah nak sampai ke tahap yang dia nak tidur, tiba-tiba dia dengar dekat belakang rumah Abang Din tu, dengar ada macam satu benda besar tau, yang langgar dinding rumah Abang Din tu. Jadi Abang Jamari ni terkejut lah. Dia kata, apa benda pula tu? Macam babi hutan langgar pun ada. Macam satu batu besar yang langgar dekat rumah dia, dan dia boleh rasakan rumah dia macam bergegar tau. Jadi apa yang Abang Jamari ni buat, Abang Jamari ni dia baca doa macam biasa, dan dia terus tidur. Alhamdulillah dia dapat tidur untuk malam yang pertama. Jadi benda ni bukan terjadi ada satu malam. Benda ni berlarutan kepada malam kedua Jadi apabila hari kedua, Abang Jamari ni dia bangun daripada tidur dia, dan dia buat macam biasalah rutin harian. Dia bangun pagi, dia mandi, dia masak, ajak Abang Din makan, dan benda tu tak ada nak borak apa-apa pasal malam tadi.
Jadi bila dia dah, Abang Din dah keluar pergi kerja, Abang Jamari ni duduk dekat rumah tu seorang-seorang. Okey. Bila Abang Jamari dia bosan, dia terfikir, tiba-tiba dia teringat apa yang jadi malam tadi. Jadi dia pun keluar daripada rumah Abang Din tu dan menghala ke belakang rumah lah. Bila dia pergi sampai dekat belakang rumah Abang Din tu, dia cuba cari apa yang bagi clue lah, yang langgar rumah Abang Din ni. Sebab yang benda tu langgar besar tau, macam babi hutan pun ada, macam batu pun ada. Tapi apa yang dia dapat, dia tak jumpa apa-apa tau. Jadi dia macam tak ada apa-apa pula. Aku dengar malam tadi macam ada benda besar langgar. Takkan tak ada tapak ke, atau tinggal kesan ke kan. Abang Jamari ni cuba cek dekat dinding tau. Dia dekat dinding lah, dinding rumah kampung kan, kayu. Dia berdinding tak ada apa-apa ni pun, tak ada apa-apa kesan pun. Dan dekat ke lantai pun, ataupun dekat pasir tu pun tak ada tapak kaki apa-apa. Jadi Abang Jamari ni heran lah apa yang langgar dekat belakang rumah Abang Din malam tadi. Jadi dia pun buat tak tahu. Dia rasa macam ada something wrong somewhere, dan dia pun bergerak masuk rumah balik dan buat rutin macam biasalah. Jadi sampai ke malam hari, bila Abang Din nak balik, diorang buat rutin macam biasa dan diorang pun nak tidur lah. Okey. Malam kedua ni dia punya gangguan ada macam creepy sikit lah Okey. Abang Jamari malam ni dia tidur lambat sikit lah. Dalam pukul 1 lebih macam tu dia baru nak terlelap. Tak tahu dia buat apa. Abang Jamari waktu tu dalam pukul 1 lebih, dia tengok Abang dia nak tidur. Dan dia pun belik-belik mata lagi lah, belum nak tidur. Dan dalam kat pukul 2 macam tu dia dah mula mengantuk. Waktu dia nak lelapkan mata tu, dia dengar dekat belakang rumah Abang dia ada bunyi orang menangis. Bunyi menangis ni, dia nak cakap orang tu bukan. Dia nak cakap benda pun boleh jadi. Jadi dia pun siapa pula yang menangis malam ni? Dan dengar dia bunyi tu jauh lah. Sebab tu dia boleh agak benda tu jadi dekat belakang rumah. Jadi lepas dia dengar orang menangis tu hilang, 5 minit lepas bunyi tu, tiba-tiba dia dengar orang mencakar dinding tu. Abang Jamari pun apa lagi, ini kalau dah sampai tahap bunyi menangis, bunyi cakar, dia dah tahu dah apa benda. Jadi dia buat benda tu macam biasa. Dia baca doa. Agak susah juga nak tidur dia cakap, tapi alhamdulillah dia dapat tidur. Dia okey. Pada keesokan harinya, Abang Jamari ni ingat benda tu sampai malam kedua je. Jadi dia pun buat tak tahulah. Dia tak cerita pun dekat abang dia apa yang jadi malam tadi. Sebab abang dia dah tidur. Mungkin abang dia tak dengar lah. Jadi dia pun malas nak cerita apa-apa. Dan nanti nampak macam dia ni mengkritik pula apa yang jadi dekat rumah abang dia, sebab dia menumpang je. Okey, so hari ketiga, siang macam biasa, rutin macam biasa. Dia pun tak ada nak fikir bukan-bukan. Dan sampailah malam yang ketiga. Okey, pendengar-pendengar Meremang Studio, apabila malam ketiga, Abang Din ni rasa ada sikit macam tak sedap lah. Badan dia macam seram sejuk pun ada, meremang pun ada. Cuma dia macam biasalah, Abang Jamal ni dia dah biasa jadi pengawal keselamatan. Mungkin dia dah biasa adapt dengan keadaan-keadaan macam tu. So dia pun buat macam biasa dan dia nak tidur lah.
Okey. Benda ni jadi dalam pukul 11 lebih malam lah. Yang mana Abang Din malam tu dia shift malam. Jadi dia seorang-seorang lah kat rumah. Abang Jamal ini seorang-seorang dekat rumah. Dan waktu dia nak tidur tu, dia terasa macam kepala dia pening tau. Mula-mula dia ingat rasa dia kepala dia pening. Tapi sebenarnya rumah dia yang dia tidur tu, rumah dia macam digoyangkan dengan sesuatu benda yang sangat besar. Jadi Abang Jamari ni panik lah. Dia panik. Dia cakap, siapa pula yang gegar rumah ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Dia pun baca. Dia pun mula membaca beberapa ayat yang dia hafal lah. Okey. Dan apabila dia baca, dia mulakan bacaan. Dan benda tu hilang secara tiba-tiba. Jadi Abang Jamari ni, dia agak takut. Cuma dia tak boleh nak buat apa, takkan dia nak lari. Jadi lepas dia baca doa apa semua, dia cuba untuk tidur lah. Dan apabila dia dah tidur, tiba-tiba ada satu rasa yang dalam keadaan tidur tu dalam keadaan tidur tu dia rasa macam badan dia sejuk sangat. Jadi bila dia rasa badan dia sejuk, dia cuba untuk buka mata. Dan bila dia buka mata, korang tahu tak apa dia nampak? Bila dia buka mata, dia pandang ke atas dan dia nampak pokok kelapa. Dia nampak pokok kelapa, dia boleh nampak langit. Jadi dia pun pelik tau. Badan dia sejuk, dia boleh nampak pokok kelapa, dia boleh nampak langit. Seolah-olah macam dia ni tidur dekat luar. Apabila dia cuba tengok balik keadaan diri dia, rupa-rupanya geng, okey, rumah kampung ni, dia ada jenis rumah kampung yang dia punya dinding dinding dia, bawah dia tak ada tau. Bawah dia ada macam beberapa jengkal lah, ruang yang kau boleh nampak luar. Ni betul-betul macam, nak kata rumah pun tak lah, dia macam pondok kecil untuk orang bujang. Okey, dia perasan yang diri dia tu baring, dalam keadaan baring, cuma separuh badan dia dah terkeluar daripada rumah tu, seolah-olah badan dia ditarik oleh sesuatu. Jadi Abang Jamari pun apa lagi, bila dia dah perasan yang badan dia, separuh badan dah terkeluar daripada rumah tu, dia menjerit minta tolong. Dan tak ada siapa dengar malam tu. Abang Din pun tak ada. Abang Din shift malam. Korang tahu apa yang dia buat? Dia ambil apa yang dia boleh capai dan dia keluar daripada rumah tu malam tu juga. Jadi keesokan harinya, bila Abang Jamari dia dah tidur dekat mana-mana kawasan yang dia boleh tidur, dan dia pun tak cerita dekat aku dia tidur kat mana. Tiba-tiba besok pagi tu Abang Din call. Abang Din call dia. Abang Din tanya, kau pergi mana? Dengan pintu rumah pintu rumah aku tak tutup apa semua kan. Jadi Abang Jamari pun dia tak ambil masa yang panjang, dia terus cerita dekat Abang Din apa yang jadi malam tadi. Kata Abang Din pada Abang Jamari, itulah kau, aku dah cakap dah, jangan tebas. Tapi kau degil. Kau ingat kau tebas tu tak ada apa-apa. Aku duduk sini, aku tahu apa yang akan jadi bila kau tebas kawasan belakang rumah tu. Kata Abang Jamari, dia pun menyesal. Dia cakap, minta maaf, aku pun tak tahu benda ni nak jadi macam ni, dan aku rasa aku tak boleh dah tinggal dekat rumah kau tu. Dan aku minta maaf kalau aku dah buat salah. Dia cakap macam tu. Dan Abang Din pun benarkan Abang Jamari untuk ke tempat lain lah.
Jadi geng, itu dia cerita yang Abang Jamari kongsikan kepada aku. Yang mana aku rasa benda ni rare lah Rare sebab apa? Sebab dia punya cerita, kacau dia tu bukan satu malam. Biasanya aku dengar kacau ni satu malam je lah. Yang mana Abang Jamari cerita 3 malam berturut-turut dia kena kacau. Dan dia punya kacau tu memang lain macam dia punya kacau. Okay. So itu saja cerita yang Abang Jamari cerita kat aku, yang aku boleh cerita kat korang, yang mana aku ingat aku boleh cerita kat korang. Kita pergi ke cerita yang nombor 2. Let's go. Anda semua jangan ke mana-mana. Kisah meremang akan bermula sebentar saja lagi, yang akan disampaikan oleh hos anda, Abang Fad, dalam Meremang Studio. Okey geng, cerita yang kedua ni adalah cerita yang ceritakan kepada aku, yang mana kawan aku juga yang cerita dekat aku. Yang ni aku tak boleh bagi dia nama sebenar lah, sebab dia suruh rahsiakan nama dia. Aku bagi nama dia Mirul lah Mirul. Okey, dalam cerita ni Mirul dia waktu ni dia dekat kampung, dan kampung dia berada dekat kawasan Negeri Sembilan lah. Share dekat aku, dan dia suruh share dekat semua pendengar-pendengar Meremang Studio. Okey, cerita ni bermula macam ni. Ada satu hari ni dia balik kampung. Dia balik kampung dengan keluarga dia. Okey, ada siang macam biasalah, tak ada apa-apa. Okey, dan benda ni jadi waktu malam. Okey, ada satu malam ni dia dan family dia dah tidur lah. Dalam rumah tu ada dia, ada ibu dia, ada nenek dia, dan ada adik-beradik dia lah. Okey, kat dalam rumah tu. Okey, malam tu dia dah tidur dah sebenarnya. Dia dah tidur dalam, biasalah kampung kan. Kampung pukul 8, pukul 9 pun dah rasa macam pukul 12. Jadi malam tu dia tidur awal, dalam pukul 10 macam tu dia dah tidur dah. Okey, tiba-tiba dia terjaga daripada tidur dia, dan dia rasa nak buang air. Jadi dia pun tak ada fikir apa-apa. Dia pun dah biasa dengan kampung dia. Jadi dia pun bangun untuk menuju ke bilik air lah. Okey, dalam dia menuju ke bilik air tu, dia terdengar ada orang berborak-borak dekat belakang rumah tu. Sebab bilik air yang dia nak pergi ni dekat belakang rumah. Dan tiba-tiba dia dengar ada macam orang berborak tau. Dan dia dengar suara tu 2 orang. Jadi dia pun apa pula yang borak ni? Jadi dia jalan. Dan dia memandang ke arah kanan dia, dan dia perasan ibu dia seolah-olah tengah borak dengan seseorang. Okey geng, daripada belakang ibu dia, dia nampak macam ibu dia ni borak sorang-sorang. Kat situ dia dah rasa pelik. Kenapa pula ibu aku ni cakap sorang-sorang ni kan? Dia borak dengan siapa? Sebab memang dekat mata Mirul ni, dia tak nampak tau yang ibu dia tu tengah berborak dengan orang lain. Sebab kawasan belakang rumah tu ibu dia tak buka lampu. Jadi dia tak nampak siapa yang borak. Jadi dia mungkin ingatkan disebabkan lampu tak buka, jadi dia tak nampak lah. Tapi kalau pada pandangan mata kasar, memang dia tak nampak. Sebab kadang-kadang mata kita ni walaupun gelap, mata kita akan sesuaikan dengan keadaan, dan kita boleh nampak even though dalam kawasan gelap. Jadi Mirul ni tak nampak dengan siapa ibu dia berborak. So apa yang Mirul ni buat, dia cuba mendekati ibu dia. Dia jalan pergi dekat ibu dia. Dia dengar suara 2 orang lagi. Dan dia cakap dengan ibu dia, Ibu borak dengan siapa ni? Jadi ibu dia pun pandang dia. Ibu cakap, ni borak dengan kawan ibu. Mirul ni pelik tau. Kawan ibu? Mana ada kawan ibu? Tapi dalam keadaan tiba-tiba, apabila Mirul kata, mana ada kawan ibu?
Mirul, dia seolah-olah macam nak kata dirasuk pun bukan. Cuma dia tak boleh fikir dalam keadaan yang normal macam tadi mula-mula tu geng. Tiba-tiba Mirul perasan yang Mirul ni, dia pun ikut borak dengan benda yang dah tak nampak tu dengan ibu sekali. Dia macam tak boleh fikir kenapa dia borak dengan orang yang tak ada. Tapi yang peliknya, dia dengar tau suara kedua selain daripada ibu dia punya suara. Jadi malam tu dia borak dan malam tu dia tak perasan yang dia dah habis borak ke apa benda. Dan tiba-tiba dia bangun besok pagi, dia rasa pelik. Dan dia rasa macam malam tadi dia ada macam nak pergi toilet. Dan dia jumpa ibu dia borak dengan tak ada orang tu. Dan dia pelik, kenapa tiba-tiba dia boleh tidur sedangkan dia tak perasan yang dia tidur. Jadi cerita tu berlanjutan dan dia tak ada tanya ibu dia. Dia menyimpan perasaan pelik dalam diri dia seorang-seorang. Dan dia ceritakan benda ni dekat aku. Dan aku pun terpinga-pinga bila dia dengar dia cerita ni. Aku cakap, apa? Kau borak dengan siapa? Takkan kau tak perasan? Dia cakap tak perasan. Aku tak tahu. Mula-mula bila aku mendekati ibu aku tu, aku memang pelik. Aku nak cakap dengan ibu aku, ibu borak dengan siapa? Tapi bila dia join ibu dia, dekat dengan ibu dia, dia seolah-olah macam dikawal. Dan dia dah tak boleh fikir tau, yang dia borak dengan benda yang dia sendiri tak nampak. Jadi itulah kisah pendek yang Mirul ni cerita kat aku. Dia share dekat aku. Dia minta kat aku untuk share dekat semua pendengar Meremang Studio. Jadi aku harap korang boleh faham cerita ni. Dan anggaplah cerita ni hanya sebagai hiburan. Let's go. Kita cerita kisah yang ketiga. Anda semua jangan ke mana-mana. Kisah Meremang akan bermula sebentar saja lagi, yang akan disampaikan oleh hos anda, Abang Fad, dalam Meremang Studio. Okey geng, kisah yang ketiga yang aku nak cerita kat korang ni berlaku lama dululah. Lama dulu waktu ni aku duduk dekat area Putrajaya Prison 16. Okey, waktu aku duduk dekat sana dalam tahun 2002 tak salah aku. Lama, tahun 2000 lagi. Bawah 2005 lagi. Aku rasa tahun 2000, 2001 macam tu lah aku menetap di quarters dekat area kawasan Putrajaya. Okey, cerita ni jadi dekat kawan aku punya family lah, mak bapak dia lah, which is mak bapak dia. Cuma aku pelik benda ni berlaku pada bulan puasa kan. Okey, kawan aku ni aku bagi dia nama, dia tak bagi tahulah nama dia dan aku bagi dia nama Sari lah, Sari. Sari bukan nama sebenar. Okey, Sari ni macam dia ada mak bapak lah, macam aku ada mak bapak Okey, Sari ni dia cerita dekat aku. Ada satu malam tu, waktu tu insya lah Tarawih. Okey, waktu tu Tarawih, mak bapak dia balik lambat. Sebab mak bapak dia ni antara orang yang alim, dan mak bapak dia ni antara orang yang penting lah dekat surau kawasan penempatan kita orang tu. Jadi diorang ni balik, orang lain dah balik Tarawih dalam pukul 9.30 macam tu dah balik dah. Semua kebanyakannya lah, yang tinggal 2-3 orang je. Okey, cuma mak bapak dia ni waktu tu balik pukul dekat 12 malam lah. Sebab diorang kemas-kemas dekat kawasan surau tu. Okey, rumah kita orang ni jenis rumah tinggi lah waktu tu rumah tu dalam 15 tingkat. Jadi mak bapak kepada Sari ni dia duduk dekat tingkat 11. Okey, ada satu malam tu mak bapak dia balik daripada surau selepas solat tarawih.
Dan waktu tu dalam pukul 11 lebih kat pukul 12, mak bapak dia berjalan daripada surau menuju ke blok dia yang tak jauh lah, dalam 100 meter macam tu lah. Okey, apabila mak bapak dia ni naik nak mengala ke blok ni, sampai ke kolong blok ataupun bawah blok, mak bapak dia tekan loceng. Loceng pula, tekan button lift tu lah. Cuma mak bapak dia tak perasan lah yang memang ada orang dekat keliling dia, sebab waktu tu pun dah lewat malam kan. Jadi dia perhati memang tak ada orang lain selain daripada mak dia dengan bapak dia. Jadi mak bapak dia tunggu lift turun macam biasa, dan lift terbuka, dan mak bapak dia pun masuk ke dalam lift tu. Okey geng, aku tak tahu korang tahu ke tak, kalau korang biasa duduk rumah bawah, lift ni ada satu rasa tau. Kadang-kadang bila kau tahu dia tak ada, memang kau boleh rasa lah dia tak ada tak kisah siapa pun lah. Tapi bila kau rasa something dan pelik malam tu, kau rasa macam kau tak selamat tau naik dia tu. Jadi benda ni, apa yang mak bapak dia rasa ni benda yang sama. Dia rasa macam pelik, rasa macam tak sedap badan bila dia mula melangkah masuk ke dalam lift tu. Cuma mak bapak dia ni kan orang alim kan, jadi diorang macam walaupun rasa, tapi diorang tak adalah macam kita takut apa benda keluar balik daripada lift tu kan. Jadi mereka teruskan naik lah macam biasa. Okey, on the way naik ke tingkat 11, mak bapak dia ni macam menghadap ke pintu lift lah. Tapi dia menghadap ke depan sikit. Diorang ni berdiri di depan pintu lah, yang mana belakang dia ni ada ruang jauh lagi dengan dinding lift tu lah Okey, waktu mak bapak dia ni naik, dan mak bapak dia ni tengok pintu lift macam biasa, tunggu naik sampai tingkat 11. Mak dia ada terperasan pintu lift tu dia boleh boleh reflect apa yang ada dekat belakang mak bapak dia tu. Cuma sama-sama lah tak nampak, sebab dia bukan jenis macam cermin, dia besi. Jadi kau boleh nampak, cuma kau tak tahu tu apa benda, tapi colour dia apa benda kau boleh nampak lah. Tapi tiba-tiba sebelum sampai ke tingkat 11 ni, mak dia perasan yang dekat belakang mak bapak dia ni ada satu benda yang dia tengok. Benda tu seakan-akan 2 biji mata yang merah. Yang seram ni geng, bukan 2 biji mata yang merah je. Dia nampak seolah-olah ada sekujur tubuh tinggi, warna putih, bermata merah, berada dekat belakang mak bapak kawan aku ni. Jadi bila mak bapak dia nampak, mak dia nampak lah, bapak dia tak nampak lagi. Mak dia nampak, mak dia ni terus pejam mata dan baca ayat, baca surah dalam hati lah. Tiba-tiba bapak dia ni pelik lah tengok lah bini dia kan. Dah kenapa ni awak, kenapa dia kata kan. Jadi bini dia ni macam buat tak tahu je, baca, dia tutup mata baca. Okey, bila bapak dia ni perasan mak dia ni macam pelik, perangai dia pelik, dia cuba memandang ke arah belakang untuk cek lah apa yang ada dekat belakang dia orang ni. Korang tahu tak, bila bapak dia pandang, bapak Sari ni pandang ke belakang dia orang, yang dia orang nampak ada satu makhluk yang putih, berbungkus, mata merah, muka hitam dia. Bapak dia terus pandang depan, bapak dia baca surah macam bini dia buat, tutup mata. Dan nasib baik tingkat sebelah tu pun sampai. Diorang berdua ni, mak bapak Sari ni keluar daripada lift tu dalam keadaan takut, dan cepat-cepat berjalan menuju ke rumah diorang lah. Dan apabila dah masuk rumah, diorang dah bagi salam, dan diorang sepatah pun diorang tak cakap. Laki bini tak cakap langsung dengan siapa-siapa.
Which is dengan anak diorang sendiri pun diorang tak bercakap. Dan pada keesokan harinya, bila Sari ni bangun daripada tidur, dia pelik lah, mak bapak dia tak keluar daripada bilik. Dan dia cuba buka pintu bilik mak bapak dia, dan dia perasan mak bapak dia ni, orang ni macam menggigil tau. Menggigil macam orang demam tau. Jadi bila dia perasan mak bapak dia menggigil, dan dia masuk, dan dia rasa memang betul mak bapak dia punya badan memang panas gila, geng. Seolah-olah macam demam teruk tau. Jadi dia pun pelik tau. Macam pelik, malam tadi elok je mak bapak dia ni kan, kenapa tiba-tiba demam pula, dua-dua pula tu. Dan apa yang jadi, kalau korang nak tahu, mak bapak dia ni demam selama hampir kurang lebih 1 minggu lagi. Disebabkan ternampak benda tu berada dekat dalam lift belakang diorang. Jadi lepas seminggu, mak bapak dia ni cerita dekat anak-anak diorang ni kan, anak adik-adik dia ada dalam 3-4 orang lah. Diorang cerita, dan barulah si Sari ni tahu kenapa mak bapak dia masuk rumah tak bercakap, tiba-tiba masuk rumah terus masuk bilik dan terus tidur. Dan besok pagi mak bapak dia tiba-tiba bangun dalam keadaan badan yang menggigil. Jadi itu dia kisah yang dikongsikan kepada aku untuk aku sharekan kat korang. Aku nasihatkan kat korang, cerita yang korang dengar ni hanyalah hiburan. Yang mana betul atau tidak, kita siapa-siapa pun tak boleh mengesahkan kebenarannya. Okey geng, itu saja cerita, 3 cerita yang aku boleh cerita kat korang. InsyaAllah kalau aku ada cerita lagi, kalau aku ada beberapa kisah aku sendiri ada lagi sebenarnya kan, nanti aku cerita kat korang. Jadi pada korang yang setia dengan aku, thank you so much. Mana yang belum subscribe, tolong subscribe. Sebelum subscribe, tengok dulu video aku. Dan insya-Allah korang punya subscribe tu akan kekal subscribe sampai bila-bila. Assalamualaikum daripada aku, Abang Fad. Thank you for watching Meremang Studio. Assalamualaikum. Check it out. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama Meremang Studio hingga ke akhir rancangan. Semoga kita semua akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam.